Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni cikgu nak terangkan bagaimana nak menjawab latihan 1.1.6 soalan D, muka surat 14. Okey, boleh rujuk kertas penerangan masing-masing muka surat 14. Soalan dia, bezakan setiap yang berikut terhadap X. Okey, jadi untuk D ni soalan dia Y sama dengan 3X kuasa 2. Kemudian ada kurungan X tolak 4 kuasa 5. Okey, bila dapat soalan macam ni, kita tengok dia ada dua sebutan. Sebutan yang pertama ni 3X kuasa 2. Sebutan yang kedua X tolak 4 kuasa 5. Okey, kedua-dua sebutan ni dia darab. Bila darab, maksudnya kita kena gunakan rumus hasil darab. Rumus hasil darab tu, okey, boleh rujuk muka surat 8, yang mana nanti kita akan jadikan sebutan pertama ni sebagai U, okey, dan sebutan yang kedua sebagai V. Okey, rumus dia adalah ni, dy per dx sama dengan U dv per dx tambah V du per dx. Kalau nak tengok dekat dalam kertas penerangan pada muka surat 8. Okey, berdasarkan rumus ni, nilai yang kita perlu ada adalah nilai U kita dah ada, dv per dx, V kita dah ada, du per dx. Jadi first kali kita kena cari kedua-dua yang tak ada ni lah, dv per dx dengan du per dx. Okey, keluarkan. U tadi nilai dia 3x kuasa 2. V pula nilai dia x tolak 4 kuasa 5. Okey, settle yang tu. Okey, cari du per dx dulu. Sebenarnya tak kisah pun nak cari mana satu, dv dulu ke du dulu ke. Tapi saya biasanya mulakan dengan du dululah. Du per dx. Okey, gunakan kaedah biasa pembezaan. Asas dia, kuasa bawa ke depan. Okey, disebabkan dekat depan ada 3 juga, so kita kena darabkan dengan 3 lah. 3 darab 2 dapat 6. X kuasa 2 tolak 1. 2 tolak 1 sama dengan 1. So X kuasa 1 lah. Dan biasanya kalau X kuasa 1 kita tak tulis, kita letak X sahaja. Okey, jadi settle kat situ, du per dx kita dapat 6x. Okey, Next, kita tengok V pula. Ada sebutan V, ada sebutan X. Maksudnya kita boleh cari dV per dx. Okey, nak cari dV per dx, kuasa ni sama juga. Konsep dia macam yang tadi tu, kena bawa ke depan. Okey, so dia jadi 5. Cuma bezanya yang tadi tak ada kurungan kan, yang ini ada kurungan. Nak selesaikan dia, kita kena salin dulu kurungan tu. Kuasa dia berkurang 1, dia jadi 4. Lepas tu, hujung ni jangan lupa, kita kena bezakan yang dalam ni pula, dalam kurungan ni pula. Okey, tadi kat sini tak ada sebab kita tak ada kurungan. Bila soalan tu melibatkan kurungan, dia special sikit. Kita kena ingat, macam biasa, kuasa bawa ke depan, kuasa kurang 1, tapi dekat hujung ni, kena bezakan yang dalam kurungan tu pula. Okey, bezakan X, kita akan dapat 1. Bezakan negatif 4, kita dapat 0. Sebab 4 ni nombor pemalar. Okey, jadi 1 je lah. Okey, kemudian 5 dengan 1 ni kita boleh darabkan. 5 darab 1 dapat 5. Jadi yang kurungan tu kita salin je balik. X tolak 4 kuasa 4. Okey, so ini adalah dV per dx. Okey, jadi ikut rumus ni kita perlu ada U. U dah ada. Okey, dV per dx, ini dV per dx dah ada. V dah ada. Du per dx, du per dx yang ini dah ada. Jadi dah lengkap, kita masukkan dalam rumus. Okey, next.
Nak cari dy dx kan. Jadi dy per dx sama dengan u tadi 3x kuasa 2. Okey, masukkan, letakkan dalam kurungan. Setiap nilai tu kita letakkan dalam kurungan. 3x kuasa 2, lepas tu dv per dx. Okey, dv per dx, disebabkan dv per dx ni dia dah ada kurungan, jadi nak letak kurungan lagi satu, kita kena buat kurungan petak. Okey, baru letak dia. Baru letak dv per dx tu. Okey, lepas tu tutup kurungan pun petak juga. Okey, lepas tu ikut rumus, operasi dia tambah, jadi kita letak kat sini. Tambah. Kemudian kita nak nilai v. V nilai dia yang ini pun ada kurungan. Okey. Tapi disebabkan dia dekat depan, so kita tak payah letak square bracket tu lah. Kita terus je x tolak 4 kuasa 5. Du per dx, nilai dia 6x. Okey, baru kita letak kurungan. Okey. Next step. Okay, next step sama dengan, sekarang cuba tengok di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Ni kiri, ni kanan. Tengok, sebutan apa yang sama, yang kat kiri ada, yang dekat kanan pun ada. Okey. Mana yang sama? Yang sama adalah kat sini ada x tolak 4. Sini pun ada x tolak 4. Tapi dekat sini x tolak 4 kuasa 4. Yang ini x tolak 4 kuasa 5. Sekarang apa yang perlu kita buatkan, bila kedua-dua belah ada nilai yang sama, kita kena faktorkan. Faktorkan maksudnya kita kena keluarkanlah nilai yang sama tu. Cumanya kita pilih kuasa yang paling rendah. Kuasa yang kita ada kat sini 4 dengan 5. Jadi kuasa yang paling rendah adalah 4. Kita keluarkan x tolak 4 kuasa 4. Okey, x tolak 4 kuasa 4. Sebab apa kita kena faktorkan? Kenapa kita tak selesaikan satu persatu? Sebab kalau nak selesaikan satu persatu, yang kita boleh darab ni lah 3x kuasa 2 darab 5. Lepas tu x tolak 4 kuasa 4 ni, macam mana nak selesaikan? Takkanlah kurungan tu 4 kali kita nak buat, nak kena mendarab 4 kali, banyak kali kita kena darab, kan? Jadi bukan macam tu cara dia. Yang ini pun sama, x tolak 4 kuasa 5, takkanlah kita nak kena buat kurungan tu 5 kali. Berapa kali pula nak mendarab, kan? Bukan macam tu. Bila melibatkan kuasa yang banyak, yang mudahnya kita faktorkan lah. Okey. Kalau kuasa tu sikit rendah macam 2 ke 1 ke pun boleh faktorkan juga sebenarnya. Cuma nanti hujung nanti samalah, kita kena permudahkan. Okey. So kita keluarkan x tolak 4 kuasa 4. Next step, kita buat kurungan besar. Buat je kurungan besar terus. Okey. Lepas tu kita tengok belah kiri dengan belah kanan. Sekarang ni kita dah faktorkan yang ni kan tadi kan. Jadi dekat sini dah tak ada. Okey, x tolak 4 kuasa 4 ni dah tak ada. X tolak 4 kuasa 5 ni pula, dia dah jadi bukan kuasa 5. Sebab tadi kita dah faktorkan 4 kat sini kan. Maksudnya kat sini dia dah ambil sebanyak 4. Okey, jadi 5 tolak 4, kita tinggal kuasa 1 kat sini. Kuasa 1 macam saya cakap tadi lah, tak payah tulis. So nanti kita letak x tolak 4 sahaja. Okey, jadi apa yang tertinggal dekat sebelah kiri adalah 3x kuasa 2 dengan 5. Darab siap-siap. 5 darab 3, 15. So dia jadi 15x kuasa 2. Ingat yang ni tak ada dah sebab kita dah faktorkan tadi. Bila kita faktorkan tu, maksudnya kita faktorkan untuk kedua-dua belah. Sebab dua-dua belah ada nilai yang sama. Okey. Jadi ni dah tak ada. Terus tambah. Okey, operasi tambah ni. Bawa turun. Kemudian kita ada x tolak 4 dengan 6x.
Okey, ini pun terus darabkan. X darabkan dengan 6X. Kita akan dapat 6X kuasa 2. Negatif 4 ni kita terus darabkan dengan 6X. Kita dapat negatif 24X. Tutup kurungan. Okey, boleh Yang ini sepatutnya X tolak 4 dalam kurungan 6X sebab turun bawah. Tapi nanti stepnya jadi panjang. Sebab yang ni kena selesaikan juga. Dia boleh darab dah. Sebab dia bukan kuasa 5 lagi dah. Okey, kuasa dia 1. So, boleh darab dalam. X darab 6X dapat 6X kuasa 2. Negatif 4 darab 6X dapat negatif 24X. Okey, next. Next step. Bila kita dah faktorkan ni, jangan risau dah. Yang depan ni kita follow je. Salin je balik. Okey? Salin je balik yang depan ni. So, X tolak 4 kuasa 4. Masih kekal kat situ. Yang tinggal hanyalah dalam ni kita kena selesaikan. Okey, macam mana nak selesaikan? Okey, tengok. Sini ada kuasa 2, sini pun ada kuasa 2. Jadi, tambahkan. Sebutan yang sama boleh tambah. Kali ni kita buat kurungan biasa. Tadi kita buat kurungan besar terus sebab in case ada lagi kurungan kan. Boleh je buat. Sekarang bila kita dah tahu dah tak ada sebarang kurungan, baru boleh buat kurungan macam biasalah. Okey, 15 tambah 6 dapat 21. X kuasa 2 Bukan X kuasa 4 sebab dia tambah. Tambah kuasa tak berubah. Okey. Okey, lepas tu tolak 24X kat belakang ni, salin je balik. Sekarang kita tengok, boleh permudahkan lagi ke tak? Yang ni kurungan kuasa dia 4, yang ni dalam kurungan ada X kuasa 2 dengan X. X kuasa 2 dengan X tak boleh tolak, yang ni pun dah tak boleh settle. Jadi ni je lah jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah X tolak 4 kuasa 4. 21X kuasa 2 tolak 24X. Okey. Itu sahaja. Jadi untuk menjawab soalan muka surat 15, soalan E, F, G, H, semuanya menggunakan kaedah faktor macam ni. Kena cari kedua-dua belah apa nilai yang sama, keluarkan kuasa yang paling rendah, macam tu Okey, jadi selamat mencuba. Assalamualaikum dan salam sejahtera.